Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sebelum kita mula pengajian kita malam ni, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam tafsir Juz Amma. Kita masih lagi membicarakan, kita masih lagi dalam surah An-Nazi'at. Habis ke tak kan? Kita hurai pada muka surat 33 itu kan? Yang ke-42 no? 43 45 ayat yang bawah sekali tu no? Pada ayat 45 iaitu ayat 45, ada dua ayat lagi lah, 45 dan juga
46. Baik. Jadi kita baca baliklah, kita ulang balik ayat 42 sehingga 46 no. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha Innama anta munziru man yakhshaha Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha Jadi kita masuk pada ayat 40, 45 dan juga 40, 46, iaitu innama anta munziru man yakhsha, iaitu hanya engkau semata-mata mempertakuti orang-orang yang menakuti. Pada ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa tentang urusan kiamat, mana hanya yang terjadi pekerjaan nabi-nabi, iaitu engkau hanya menyampaikan kabar yang menakuti pada orang-orang yang mahu menakutinya dengan maksudnya kita sebut dah sebelum ni, urusan kiamat hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri pun tak tahu. Seperti mana kisah yang ketika Nabi setengah duduk khutbah, mai seorang tanya Nabi, bilakah berlakunya kiamat? Nabi duduk tengah khutbah, mai seorang tanya bilakah berlaku kiamat. Habis daripada khutbah, Nabi tanya, siapa yang tanya tadi ni? Maka sahabat dia kata, saya Rasulullah. Maka Nabi tanya dekat dia, kamu dah bersedia dah untuk nak hadapi kiamat? Cuma Nabi jawab, kamu dah bersedia dah untuk nak hadapi kiamat? Tentang kiamat, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita ni bersedia lah. Cuma hak kiamat yang kita akan tempuh sebentar ni ialah kiamat kecil, iaitu mati. Hak kiamat besar ni kemungkinan mungkin kita tak sempat. Sebab apa? Banyak lagi hak tanda-tanda besar, seperti mana Dajjal turun Dajjal. Seperti mana lagi? Seperti mana turunnya Nabi Isa AS, Imam Mahdi. Maksudnya peringkat-peringkat tu dari segi adatnya mungkin kita tak sampai. Dan kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita tak maulah duduk di zaman tu. Kalau boleh kita tak mau duduk di zaman tu, zaman yang fitnah yang begitu besar, iaitu zaman Al-Masih Al-Dajjal. Iaitu ketika tu orang yang ikutnya syurga tetapi neraka. Apa yang ikut dia senang, hidup siapa ikut dia bahagia. Semua orang nak tuan-tuan hak kebahagiaan macam kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita pulung dunia, kadang-kadang akhirat tu kita lupa, kita tak ambil berat langsung. Kita tak takut, tak rasa takut pun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tu baru dunia yang sedikit. Sedangkan di zaman Dajjal tu, orang yang ikut Dajjal syurga tetapi neraka. Siapa yang tak ikut dia, neraka. Susahnya ketika tu, azabnya ketika tu. Bayangkan, masa kita kuat-kuat ni pun, yang ujian yang sedikit ni pun kita tak mampu untuk kita nak buat perintah Allah Subhanahu wa taala, nak ikut perintah Rasul. Tambah-tambah zaman yang fitnah yang begitu besar, iaitu Dajjal. Apa permintaan yang hak dia minta semuanya dapat mereka. Iaitu ujian yang paling besar. Kalau kita ada di zaman tu, ujian yang besar tuan-tuan.
Tapi kalau boleh, kita tak maulah hidup di zaman tu, zaman yang penuh dengan pancaroba. Tetapi kiamat yang hampir-hampir dengan kita ialah kiamat kematian. Kiamat ni memang dekatlah. Hakikatnya dekat dengan kita. Hakikatnya makin hari makin dekat, makin hari makin dekat, makin jauh. Ni kita baru saja sambut tahun baru hijrah 1444. Saya tanya tempat 1422 Ustaz. Dia ingat 20 ke? 1442. Hakikatnya kita nampak bertambahnya tahun baru hijrah. Kita nampak bertambahnya tahun baru Masihi. Kita nampak umur kita bertambah, umur ke 50, umur ke 60, umur ke 70 dan sebagainya. Hakikat bertambahnya umur kita, hakikatnya berkuranglah kehidupan kita. Jadi dekatlah, jadi kita hampirlah dengan kiamat yang kecil ni. Maka Nabi tanya dekat sahabat ni, kamu dah bersedia tak untuk nak hadapi kiamat ni? Sedangkan dia tanya tu 1400 tahun dulu tu, di zaman Nabi tu. Walaupun Nabi kata dah dekat dah, umpama di antara jarak kiamat umpama jari tengah dengan jari telunjuk tu. Di segi nak abang kata dekat tak? Dekat tapi walaupun dekat, jaraknya wallahualam start dari Nabi Adam sampai sini pun tak tahu lah berapa ribu tahun dah. Maksudnya yang tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Cuma kita ni buat persediaan untuk nak hadapi kiamat, untuk nak hadapi kiamat yang hampir dengan kita, iaitu kematian. Bila-bila masa sahaja Allah Subhanahu Wa Taala boleh perintahkan malaikat maut mai cabut nyawa kita. Selalu kita duk sebut, Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 281, Allah kata auzubillahi minasyaitanir rajim wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu pada satu masa nanti yang kamu semua akan balik bertemu dengan Allah. Tak dapat tidak pasti. Tapi bila wallahu a'lam tu, kita apabila kita pergi ziarah orang mati, kita kena muhasabah diri kita. Bukan muhasabah orang yang mati tu dah habis dah. Dah habis dah dalam alam, dalam dunia ni dah habis dah. Dia dah habis dah, selesai dah alam dunia. Cuma yang hak masih ada kita nak kena muhasabah diri. Hari ni kita pergi ziarah orang meninggal, satu masa nanti orang pula akan ziarah. Muhasabah diri, hari ni aku ziarah dia, satu masa nanti orang ziarah kita. Hari ni kita pergi mandi orang, mandi jenazah, satu masa nanti orang pula akan memandikan jenazah kita. Orang pula akan mandi. Hari ni kita menyembahyangkan orang mati, satu masa nanti pula orang pula akan menyembahyangkan jenazah kita. Hari ni kita usung jenazah pergi ke kubur, satu masa nanti orang pula akan mengusung jenazah kita ke kubur. Hari ni kita dengar Tok Imam baca talqin di kubur, sebut nama sekian-sekian, satu masa nanti orang Tok Imam tu pula akan baca talqin, ataupun imam yang hak baca tu pula akan orang baca kat dia. Allah dia boleh Jangan rasa takut, jangan rasa gentar, mereka juga hamba seperti kamu. Jawablah dengan lidah yang fasih. Boleh duk atas, turun zuk antau. Turun zuk antau lah, langit tinggi rendah. Kita semuanya peringatan buat kita. Jadi menerangkan bahawa tentang urusan kiamat. Urusan kiamat ialah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia termasuk dalam rukun iman. Hanya kita beriman sahaja. Beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari-hari kemudian, iaitu hari kiamat tu kita hanya beriman. Kita kena yakin. Yakin ni dah yakin dengan 100%, bukan yakin dengan 99.9. Contoh yakin macam mana Ustaz? Yakin macam ni lah, saya sebut hak yakin akal. Saya nak tanya tuan-tuan, malam ni kita kuliah di sekolah Arab, yakin tak? Yakin macam tu?
dah ustaz ni masjid, tu dia tak yakin lagi dah. Ni waktu ni tuan-tuan yakin tak? Waktu ni waktu malam. Yakin lah macam tu, kita yakin betul-betul hak ni tak apa, kita boleh tengok, kita boleh rasa, kita nampak, tetapi alam akhirat tu lagi kita kena yakin, sebab benda tu dicerita oleh Allah, dicerita oleh Rasul, sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hanya yakin sahaja, beriman sahaja termasuk dalam rukun iman. Kalau rukun Islam boleh waris. Kalau Islam, mak ayah kita Islam, kita pun insya-Allah keluar-keluar orang pun nama Islam, orang azan, orang iqamat di telinga kita, insya-Allah boleh warisi hak Islam tu. Tetapi iman boleh warisi dah? Iman tak boleh nak warisi. Pagi-pagi Nabi sebut berpagi-pagi dia beriman, petang dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Petang-petang dia beriman, pagi esok pula dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena jagalah iman ni. Tu kita nak selalu kita duk dengar dah, Tok Khatib duk sebut selalu. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan kamu mati melainkan kamu berada dalam Islam. Kita nak akhir kita tu ke akhir yang baik, akhir yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hanya yang menjadi pekerjaan Nabi-Nabi, iaitu engkau hanya menyampaikan khabar yang menakutkan. Tugas-tugas hanya Nabi, tugas-tugas Rasul ni hanya menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT, benda-benda hak seronok dan juga benda-benda yang hak menakutkan. Dua cerita seronok syurga. Hak cerita yang menakutkan tentang balasan-balasan orang yang atas dunia dulu buat larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bermula hari akhir, bermula ketika dia masuk di alam barzakh dan duduk di mahsyar esok. Ada meroyakkan lamanya mahsyar tu jaraknya 50,000 tahun, kadang lebih daripada tu lagi. Lama dah, lamanya 50,000 tahun. Bukan 50,000 kita. Bukan 50,000 kita ke 50,000 kita, tak apa tuan-tuan. Ni 50,000 akhirat. Yang kita nak sebut sebelum Nabi sebut, sehari sana 1000 tahun kita. Kalau 2020 ni baru 2 hari akhirat. Lama tak? 2 hari ya. Tapi 20 lama. Lama-lama kita rasa, tapi hakikat tu pun kalau kata sehari sana 2 sehari 1000 tahun. Kita sebut dulu nak Allah kata bertemu ni para malaikat, termasuk juga malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kadar sehari 50,000 tahun. Lamanya tempoh ketika tu. Wallahu a'lam, mengikut amalan masing-masing. Mengikut amalan-amalan masing-masing. Kalau kita atas dunia ni kita bersusah payah kerana Allah, bersusah payah kerana nak melaksanakan perintah Allah SWT, maka di sana esok senang kita. Akan di akhirat esok rasa senang. Riwayat kata macam sembahyang fardu, sekejap kita rasa, walaupun tempoh tu lama kita rasa seronok. Tuan-tuan, macam kita tengok cerita seronok, cerita Ustaz. Berapa jam Ustaz? 4 jam saya. Kita tengok habis 4 jam. Cuba main kuliah sejam tengok, 4 jam tengok. Tengok muka Ustaz, tengok muka jam, tengok muka pintu. Bila lah nak berhenti Ustaz? Tu kalau sejam, kalau 4 jam lagi sakan. Pakai tak ada orang. Pakai tak ada orang. Yang itu Nabi cerita benda-benda hak menakutkan tentang orang-orang yang tak buat laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hari kiamat, berlaku kiamat tu benda yang menakutkan. Contohnya kita akan jumpa nanti Allah beritahu surah Allah ta'ala billahi minasyaitanir rajim, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang, dikocok, digoncang dengan sekuat-kuatnya. Wa akhrajati dua asqalaha, keluar ni apa yang ada dalam perut, keluar habis. Wa qala al insanu ma laha, keluar. Ketika tu manusia tertanya-tanya awak ni.
Kalau orang iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil asqalaha wa qala al insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari ini kata Allah, bumi menceritakan perkabaran. Bumi akan cerita balik. Ketika tu masing-masing dalam keadaan apa? Takut. Mereka menyangkakan bahawa kehidupan dunia yang kita sebut sebelum ni umpama separuh hari ya. Sedangkan mereka tu atas dunia tu lama, tapi mereka menyangkakan rasa sekejap saja hidup ni. Masing-masinglah ketika tu dengan haluan masing-masing, tak dapat nak tolong. Kecuali yang nak dapat nak tolong kita ialah amalan-amalan yang hak kita buat atas dunia ni. Iaitu khabar yang menakutkan kepada orang-orang yang mahu menakutkan. Ada orang yang takut, ada yang takut, ceritalah macam mana pun. Bagi dia sama sahaja macam ayat dicurahkan di atas daun keladi, tak ada kesan apa, tak rasa takut pun. Tak rasa apa, dia semayang ke dia tak semayang, dia mengaji ke tak mengaji ke, dia tutup aurat ke tak tutup aurat, bagi dia sama sahaja. Bagi dia sama sahaja. Kita sebut sebelum ni Allah beritahu surah Al-Baqarah. Yang bermaksud Allah kata orang-orang yang ingkar ni kata Allah sama saja kata Allah. Bagi amaran kata bagi amaran ke sama. Bagi peringatan kata bagi peringatan sama. Ceritakan neraka ke syurga. Sama saja kata Allah. Hum la ya'lamun. Baru Allah kata mereka takkan beriman. Wallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah kata orang yang ingkar ni kata Allah sama saja. Bagi peringatan kata bagi peringatan, bagi amaran kata bagi amaran, sama saja kata Allah. Mereka takkan beriman sebab apa kata Allah mereka tak beriman? Khatamallahu ala qulubihim. Allah dah peteri hati dia. Sampai peringkat tu hampirlah. Dengar azan ke dia bagi dia sama. Tak rasa takut. Sedangkan orang beriman kata Allah, disebut saja nama Allah, gementar hati dia. Dibacakan ayat-ayat padanya, tambah imannya. Tapi sebutlah Allah Akbar, terkadang-kadang azan dilaungkan, dia tutup TV, dia tutup radio, dia tak mau dengar. Tukar lain lagu lain, ye. Dia tak mau dengar. Bagi dia apa? Tak ada kesan apa. Sebab apa? Hatinya telah tertutup dengan dosa-dosa tu. Kata orang-orang yang banyak dosa ni tak ada kesan apa. Sebab umpama cermin tu dia tak nampak, gelap lah. Umpama cermin yang tak nampak apa, macam cermin tu dah disembut, tak nampak lubang, tak nampak gambar dah ketika tu. Tu dalam keadaan apabila kita melakukan dosa, buat dosa buat satu dosa, tumbuh sitik hitam, lama-lama hitam-hitam yang ada tu lama-lama akan banyak, maka ketika tu dia tak rasa apa, tak rasa gerun, tak rasa takut dah. Dengan amaran-amaran yang diberi peringatan oleh Allah dan juga Rasul. Jangan kita sampai peringkat tu. Tu amalan kita dalam keadaan nak menyucikan hati kita dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Kebaikan-kebaikan yang kita buat menghapuskan dosa-dosa kita. Contohnya kita berjalan mai rumah Allah, contohnya kita berwuduk, contohnya kita baca Quran. Dia menyucikan kotoran-kotoran yang adalah hati kita. Apabila hati kita tu bersih, maka dia mudahlah nak terima. Tapi kalau hati kita tu hitam, makin tambah hitam, bagi dia semayang tak semayang sama saja bagi dia. Dia tak rasa gerun, dia tak rasa takut dengan ancaman, amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata bagi yang menakuti kepada orang-orang yang mahu menakut dengan segenaplah. Cuma Rasul ni hanya bagi peringatan sajalah. Tugas Rasul bagi peringatan, iaitu amaran ataupun basyiran wa nazira. Benda-benda hak seronok, benda-benda hak menakutkan. Cerita tu sahaja. Masuk dalam keadaan kita sebut dah sebelum ni, kalau Nabi pun tak boleh bagi hidayah kepada orang yang dia sayang, tambah-tambah kita. Contohnya Abu Talib tak boleh bagi hidayah. Cuma Nabi ni hanya
bagi tahu, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Hanya Nabi ni hanya tolong bagi tahu. Yang nak bagi petunjuk, yang nak bagi hidayah ni ialah kerja Allah Subhanahu taala. Samalah kita tuan-tuan, tugas kita buat program-program semua ni dengan pengajian, dengan kuliah, dengan ceramah. Yang nak bagi hidayah petunjuk tu bukan kerja kita. Esok Allah Subhanahu wa taala, Allah tak tanya berapa ramai dalam keadaan bawa orang Islam dah. Berapa ramai orang ajak kepada agama Allah Subhanahu taala. Di mana kisah yang kita sebut sebelum ni, kisah Nabi Nuh alaihi salam yang dakwah 950 tahun, yang ikutnya riwayat mengatakan 80 orang. Qala rabbi da'autani qaumi lailan wa nahara. Surah Nuh ayat 5. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menyeru kepada umatku siang dan malam. Selama mana riwayat mengatakan 950 tahun dia berdakwah, tetapi hanya yang ikutnya riwayat kata 80 orang saja. Hakikatnya kalau dakwah 950 tahun bukan kata macam kita sejam, tetapi lailan wa nahara, malam dan siang. Ikut-ikut ramai tak? Ikut-ikut juta lah pengikutnya. Tapi tak. Sebab apa? Nak abang kata, benda hidayah ialah kerja Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita ialah mengajak orang supaya dekat dengan Allah. Larang orang dalam keadaan supaya jangan kita orang daripada melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Contohnya tugas Nabi, hanya sifat Nabi ialah menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka di hari melihat kiamat itu terasa tidak tinggal. Mereka di dunia hanya sekadar lama di waktu petang atau di waktu pagi saja. Mereka tu tanya kiamat esok apabila berlaku kiamat nanti ni, Allah Subhanahu wa taala mereka melihat besok dengan azab-azab yang akan menimpa mereka. Mereka menyangkakan bahawa kehidupan dunia ni hanya separuh hari sekejap sahaja hidupan dunia yang kita pulun siang malam. Pada masa sama kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Hakikatnya kehidupan dunia kita tu hanya sekejap saja. Umpama disebut ni hanya sekadar lama di waktu petang ataupun di waktu pagi saja. Waktu petang lah mana? Kalau kata waktu petang kan lepas zuhur sampai maghrib, berapa jam kehidupan kita atas dunia. Kalau waktu pagi, sekejap saja tempoh kehidupan kita. Seolah-olah kehidupan kita atas dunia ni seolah-olah macam separuh hari saja. Seolah-olah yang kita duk pulun siang malam kerja buat kita ni, seolah-olah kehidupan kita di atas dunia ni hanya separuh hari sahaja. Agak-agak kalau separuh hari ni kita nak pulun sangat dak dunia, kita taklah pulun sangat. Sebab apa? Separuh hari saja kita buat pun nak apa separuh hari. Tapi salah tak kita cari dunia? Tak salah lah. Cuma kita nak kenapa? Gunakan dunia, kita nak dapat habuan kita di akhirat. Di mana saya duk sebut selalu, cari dunia. Dunia Allah Subhanahu wa taala cipta untuk kita, dan kita kena ingat kita Allah Subhanahu wa taala cipta untuk akhirat. Maka gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Dunia Allah cipta untuk kita. Jangan kita kata mai duk zikir, mai duk baca Quran dah. Dunia juga dia suruh kita cari. Dunia dia suruh kita urus mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggal dunia. Sebab apa? Dunia ni sebagai jambatan untuk kita nak menuju kepada akhirat. Dunia tempat untuk kita bercucuk tanam. Hasil yang kita nak petik ialah di hari akhirat. Dia jangan kata tak boleh dunia macam tu. Boleh dunia. Boleh dunia nak pakai elok-elok boleh. Sesungguhnya Allah tu cantik dan suka kepada kecantikan. Pakai lawa-lawa. Bukan Islam dia suruh kita serabah dah. Dia suruh apa? Dunia kita guna untuk kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Contohnya malam ni kita nak mai sembahyang, kita nak kena tutup aurat, maka nak kena ada pakaian.
Maka kena ada pakaian, nak kena ada kain, nak kena ada baju, nak kena tutup aurat, maka kita nak kena cari dunia. Kita gunakan hak dunia kita untuk kita nak dapat hak redha Allah Subhanahu taala. Kita tuntutan kita untuk kita nak keluar zakat, maka kita nak kena ada harta, nak kena usaha cari harta. Maka apabila kita cukup haul dan nisabnya, baru kita keluar zakat. Di dunia dia suruh kita cari yang kita duk minta dunia, duk minta doa selalu lepas pada semayang kita duk minta doa yang tak pernah kita tinggal, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan di dunia dan kita minta kebaikan juga di akhirat, dan kita minta jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita nak minta baik, iaitu apa? Kita gunakan hak nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hak dunia ni kita guna ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita salah guna. Dunia ni Allah bagi pada kita, jangan kita salah guna dunia ni untuk buat benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Di sana ada batasan-batasan yang kita kena ikut. Contohnya kita nak makan dunia, ada benda-benda yang halal, ada benda-benda yang haram. Kita nak pakai hak dunia, ada benda-benda yang halal, ada benda-benda yang haram. Yang haram. Maka kita gunalah hak benda-benda yang dihalal. Contohnya, dia suruh kita minumlah benda-benda yang baik, benda-benda yang halal. Selalu saya duk sebut tuan. Hak benda yang baik berlambak-lambak. Ayak yang boleh kita minum banyak dah? Banyak. Pergi kat pasar malam tuan-tuan, ayak banyak dah? Banyak. Ayak oren ada, ayak temikai ada, ayak anggur ada, ayak sirap ada. Tak tahu, buat satu buku tulis ayak. Satu muka tu ayak penuh dengan ayak. Hak benda-benda ayak yang diharamkan oleh Allah Ta'ala bukan banyak pun. Benda-benda hak mabuk. Awal kita nak pergi cari hak menyusahkan kita. Awal kita cari benda-benda yang boleh merosakkan diri jiwa kita. Sedangkan hak benda-benda baik tu berlambak-lambak, tapi kita tak mau. Itu kadang-kadang kita berlanggar dengan hak benda yang hak dituntut. Hak Islam ni semuanya hak baik-baik, hak baik-baik belakang. Disebut apa? Hanya kehidupan kita ni umpama separuh hari saja. Kemudian pada ayat 46, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bagaimana dahsyatnya dan hebatnya kejadian di hari kiamat itu, iaitu ketika manusia melihat dengan mata kepala. Ketika itu mereka melihat dengan mata kepala mereka. Begitu juga kita kalau tak sampai kiamat yang besar apa, kita akan jumpa kiamat yang kecil, iaitu kematian kita. Pasti dekat-dekat nak mati kita akan melihat sendiri. Yang mana kita sebut apa itu ni? Nabi kata Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba yang suka untuk bertemu dengan dia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada hamba yang tak mau bertemu dengan dia. Sahabat tanya Rasulullah, adakah mati Rasulullah? Kalau mati kami pun tak suka mati. Siapa di kalangan kita mana suka mati? Tolong angkat tangan. Semua tak mau, duk minta orang panjang. Tak mau mati tuan-tuan. Tapi saya tengok tuan-tuan COVID-19 tuan, hak laki mati ramai tuan Haji. 90 lebih tuan-tuan. Oi, banyak laki tuan-tuan mati ni. Tu Nabi kata akhir dekat kiamat seorang perempuan ramai. Satu nisbah 50 orang perempuan. Ramainya. Sebab apa? Duk nampak mati banyak ni laki. Hak beranak dah kurang, mati pun banyak. Tengok COVID-19 hak Malaysia 96 apa? Lelaki, orang perempuan 30 orang lebih Berapa kali ganda? 3 kali ganda mati ni, jaga-jaga tuan-tuan. Tu kadang-kadang laki banyak mati kita ni. Ni perempuan boleh banyak laki, orang lelaki banyak dah lah beranak. Satu keluarga tu perempuan 4, lelaki 1. Dah kurang dah mati pula banyak pula di perempuan ramai dah. Perempuan jadi orang ramai. Nah, apa kata? Dekat-dekat nak mati tu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala suka untuk bertemu dengan dia, dan hamba suka untuk bertemu Allah, bukan mati, iaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang dah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dekat-dekat nak mati Allah dah tunjuk dah tempat-tempat tinggalnya. Itu pun kalau kita atas dunia buat perintah Allah Subhanahu wa taala, dekat-dekat nak mati pun seronok dah. Tu kadang-kadang muka dia senyum, senyumlah muka dia.
Kenyih, seronok tuan-tuan. Sebab apa? Dekat-dekat nak mati seminit, 2 minit nak mati, Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk tempat dia. Sama juga dengan hari kiamat. Kalau atas dunia dulu ni hang tak mau ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kedahsyatan dia Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk dah benda-benda tu. Sama juga dengan kita hak kiamat kecil ni, kalau kita atas dunia buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dekat-dekat nak mati Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk tempat tinggal kita syurga, tempat-tempat yang baik. Dia pun seronok untuk bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala seronok suka untuk bertemu dengan kita. Kita pun seronok nak bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala lagi seronok untuk bertemu dengan kita. Sebab apa? Atas dunia kita bersusah payah kita melaksana perintah Allah. Contohlah malam ni tuan-tuan, orang lain seronok. Tapi kita mai duduk sini, dah lah aircon tak ada pula. Duduk-duduk biasa dengan aircon dengan sejuk. Allah uji kita dengan tak ada aircon. Uji sikit orang lain, bukan kata aircon, kipas pun tak ada tuan-tuan. Tu kita tuan-tuan hak benda dunia kita nampak kok bawah. Benar akhirat nampak kok atas. Contoh hak dunia. Kita ada kipas juga tuan-tuan, orang lain kipas pun tak ada. Orang lain kipas pun tak ada. Orang yang kipas pula, orang bukan apa? Kita kena pandang pula orang lain. Contoh yang saya sebut dululah. Contohlah bini kita abang tukang ambil wira lah abang dia bangkai kancil lama dah tukang lah wira kancil duk loncat lama abang tukang lah ambil wira pula. Kita abang pandang bawah, kita kancil-kancil pun boleh loncat. Tengok Pak Les naik motor taklah rasa sangat. Tengok Pak Les tu naik motor dia, kita naik bukit pun naik, turun bukit. Waktu hujan pun naik, tak hujan pun naik. Dia waktu hujan dia kena berhenti dah, kena pakai hujan. Kita selesa hujan tak rasa. Bini Pak Les lah bang tukang lah ambil kancil bang, dek motor zaman Jepun lagi bang tukang lah ambil kancil. Bini Pak Les kata tengok Pak Cok naik basikal kita naik bukit pun naik, turun bukit pun naik. Pak Cok turun bukit naik bukit dia tolak. Kita alhamdulillah naik motor. Bini Pak Cok lah bang tukang lah ambil motor bang naik basikal tak tahu, malu orang naik basikal. Pak Cok tengok Pak Mae jangan kaki ada. Taklah rasa sangat. Kita naik basikal, naik bukit tolak, turun kita boleh naik basikal. Tapi Pak Mae tu naik pun jalan kaki, turun pun jalan kaki juga. Tanya Pak Mae lah, bang belilah basikal, kita duduk jalan kaki lama ni. Pak Mae kata tengok tu $4. Kaki pun tak ada. Lagi zakat. Taklah rasa sangat. Tetapi hak benar akhirat jangan kita tengok di bawah. Tengok di atas orang sederma RM1, kita derma RM2. Kita kena lawan yang tu. Akhirat kita kena berlumba. Tengok orang baca 2 selai, aku nak baca 2 lai. Kena lawan macam tu. Sebab apa? Sebab ini, sebab apa? Sebab kita akan nampak, kita Allah SWT akan tunjuk kita dekat-dekat nak mati hak kiamat kecil ni Allah akan tunjuk. Begitu juga dengan kiamat. Orang-orang yang atas dunia dulu dia tak meyakini dengan perintah Allah SWT. Dia tak yakini bahawa ada lagi kehidupan selepas kehidupan dunia. Ketika tu Allah SWT tunjuk kepada mereka. Dia sebut ni, dia kata mengkhabarkan bagaimana dahsyatnya hebat kejadian di hari kiamat itu, iaitu ketika manusia melihat mata kepala sendiri akan waktu kiamat itu, hilang lenyap dari otak dan ingatan mereka untuk apa rupa zaman hidup mereka selama ini. Sekalipun berasa benar panjang umur, sebab itu nanti mereka menyangka bahawa hidupnya di dunia sejak lahir ke dunia sampai hari mati sebagai hidup sebagai hari sebahagian hari sahaja. Bermula kita beranak, contohlah umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun hanya macam separuh hari sahaja. Sekejap sahaja kehidupan kita. Macam dulu kita sebut orang buat kajian, kalau umur sehari sana 1000 tahun kita, kalau umur 60 tahun ni hanya berapa minit, 4 minit saja kehidupan kita atas dunia. Nah, balik dengan waktu akhirat, satu hari 1000 tahun kita, umur kita 60 tahun ni baru 4 minit nak buat apa tuan-tuan?
Begitu jugalah kalau kita umur 60 tahun ni, esok hak ni tak ada pun kita melihat berlakunya kiamat, dahsyatnya kiamat. Mereka menyangkakan bahawa kehidupan mereka di atas muka bumi ni hanya separuh hari sahaja, sekejap saja, tak rasa apa pun tuan-tuan, baru contoh macam kita tidur di waktu malam lah, tidur di waktu malam, tidur pukul 9, pukul 5.30 bangkit. Sekejap baru tidur bangkit dah. Sedangkan kita tidur berapa jam lah, daripada pukul 9, pukul 10, pukul 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, pukul 5, 9, 8 jam kita tidur, kita bangkit, kita rasa sekejap tak bangkit dah. Umpama macam tu lah. Umpama juga bagi orang yang duduk dalam alam barzakh tu, macam mereka sekejap sahaja bagi orang yang atas dunia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka duduk tu umpama tidur sahaja, sekejap sahaja. Kerana apa? Kerana kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Tapi sebaliknya orang-orang yang kufur, ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan rasa lamalah di mahsyar tu, ribu-ribu tahun. Yang mana riwayat kata mereka menyangkakan bahawa hidup di akhirat tu macam 50,000 tahun lamanya azab ketika tu dalam keadaan gelap gelita. Yang nak menyuluh kehidupan kita hanyalah amalan-amalan yang hak kita buat ni. Tu banyakkan amalan-amalan. Kerana amalan-amalan inilah yang akan tolong kita di akhirat. Semua dia akan mai bantu kita. Amalan sembahyang, amalan puasa, amalan mengaji, amalan sedekah, kebaikan-kebaikan kita, semua mai esok ni menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi syafaat. Allah kata tujuan kamu tu baik, semuanya baik. Allah puji sembahyang, Allah puji zakat, Allah puji puasa, Allah puji haji, Allah puji segala-galanya. Semua ni tujuan kamu semuanya baik-baik belaka. Mereka datang besok ni memang datang tu nak tolong kita. Ni tu kita kena jaga sungguh-sungguh amalan-amalan kita, terutama semayang ni. Kalau kita semayang, kita jaga sungguh, jaga semayang. Semayang ni bukan hanya di masa esok ni, tiap-tiap hari semayang akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah hamba-Mu ini macam mana dia pelihara aku. Semayang doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan kepada Allah. Malaikat-malaikat mendoakan kita. Bayangkan doa malaikat. Doa malaikat ni ramai tuan-tuan. Contohnya kita tuan-tuan, penduduk manusia ni banyak, manusia hanya 3% saja. Manusia ni banyak, makhluk ciptaan Allah ni hanya 3% saja. Malaikat jin 7%. Jin ramai pada kita tuan-tuan. Kita 3%, malaikat jin 7%, malaikat 2 kali ganda lebih pada kita. Malaikat 90%. Ramai tak malaikat? Ramai malaikat ni yang duk doa kepada kita. Malaikat berdoa pada Allah SWT untuk hamba-hambanya. Dia bukan ada tujuan, bukan ada kepentingan apa-apa. Kalau kita minta doa seorang tu, kita ada kadang-kadang ada kepentingan. Kadang-kadang orang suruh kita doa, kadang-kadang kita ni ada kepentingan. Tetapi doa-doa malaikat, doa yang tidak ada kepentingan, mereka berdoa kepada Allah SWT. Nescaya doa-doa malaikat tu, nescaya Allah SWT makbul lah. Tu kita nak macam tu tuan-tuan. Kita nak walaupun umur kita ni sedikit, terutamanya umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kata umur umatku hanya 60, 70 saja. Tetapi walaupun umat Nabi Muhammad ni umur dia pendek, tetapi di segi amalannya banyak. Di segi amalannya banyak. Buat satu kebaikan, 10 kebajikan. Sehingga ditingkatkan hingga menjadi 700 kebajikan. Contohnya bulan Ramadan, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hari Arafah berpuasa, tengok bayangkan, diberi ganjaran berganda-ganda. Mai sembahyang berjemaah lebih baik daripada 27 kali ganda. Mai beribadat pada bulan Ramadan, buat yang sunat macam buat yang fardu, buat yang fardu macam buat 70 kali fardu. Banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada umat Nabi Muhammad. Maka kita ambil
ambil peluang. Begitu juga kita sebut sebelum ni, Nabi sebut orang yang duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Sama juga Nabi sebut orang yang semayang isyak berjemaah seolah-olah dia beribadat separuh malam. Diikuti pula dengan semayang subuh berjemaah umpama sepanjang malam dia beribadat. Tu kita walaupun umur kita pendek, tapi segi amalan ibadat pahalanya berganda-ganda lebih banyak daripada umat-umat terdahulu tu, specialnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cikgu berhenti ikut aja. Berhenti lah. Isyak masuk masuk dah. Habis sikit no? Habis sikit. Baik. Sebabnya iaitu kerana datang kiamat dengan tiba-tiba sahaja, dengan tidak persangkaan, iaitu persediaan ingatan lebih dahulu. Wallahu a'lam. Iaitu mai kiamat tu mai dalam keadaan serta-merta mai. Berlaku tu tanda-tanda dah ada dah. Bila berlaku kiamat tu ketika mana tanda yang besar yang kita sebut dulu ni, matahari naik belah barat. Naik ketika tu pintu taubat telah ditutup oleh Allah Taala. Ketika tu orang dah kelang kabut dah. Naik belah barat matahari naik tu, manusia ketika tu kelang kabut. Yang tak semayang nak semayang, yang taubat nak taubat, yang nak mereka waman nak menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu pintu taubat amalan mereka tidak diterima oleh Allah Taala. Agak-agak gelisah dak ketika tu. Nak buat apa pun tak boleh guna dah ketika tu. Matahari naik, lepas tu turun balik, disebut dengan waktu malam yang panjang. Wallahu a'lam panjang mana waktu tu. Ketika tu bang, baru orang nak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dua je tanda, iaitu ketika nyawa sampai ke halqah dan juga ketika matahari naik belah barat. Ketika tu pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebelum sampai tanda-tanda itulah, contohnya kita ni tanda mati lah. Tanda mati iaitu bang, kalau dulu larat dah tak larat lah, dulu gigi elok lah, dah lu habis luruh dah. Rambut pun dah berubah dah, macam daun pokok, daun nyok, daun pisang lah. Mula-mula dihijau, lepas tu kuning, lepas tu merah jatuh. Samalah kita tuan-tuan. Dulu ni hitam elok, kulit pun cekang elok tu lah. Lalai lah tuan-tuan. Tengok ambil gambar hal lama, tengok gambar hal baru. Tengok. Sama tak? Tak sama lah. Tak sama tuan-tuan. Tengok zaman dulu. Dengan hak seluar kaki besar. Lain tuan-tuan. Zaman tu. Tengok lain lah. Lain dah. Maksudnya apa? Makin hari makin dekat. Mudah-mudahan insya-Allah kita ambil pengajian daripada surah Nazi'at ni. Insya-Allah lepas ni kita akan masuk surah Abasa. Surah Abasa iaitu surah yang disebut dengan surah berpaling muka. Insya-Allah berpaling iaitu bermasam muka. Dia disebut dengan bermasam muka. Ketika mana kita akan cerita ni seorang sahabat Nabi mai nak jumpa dengan Nabi duk layan sahabat-sahabat kaum-kaum kerabat lain, sehingga tak dapat nak layan sahabat ni, menyebabkan turun ayat Quran menceritakan tentang hak Nabi dan juga peringatan buat Nabi, peringatan buat kita juga. InsyaAllah kita akan hurai nanti pada bulan Oktober bulan 10 nanti insyaAllah. Jadi kita berhenti tantu dulu. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalam salim alhamdulillah rabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.